Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Mafhumnya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya yakni auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung hingga ke paras dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya yakni auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka atau para perempuan yakni sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang sudah tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang beriman, agar kamu beruntung. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur merupakan surah ke-24 dalam Al-Quran, dan An-Nur membawa maksud cahaya setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah sebelumnya, iaitu surah Al-Isra ayat 32 dan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 tentang larangan zina dan larangan menghampiri zina. Allah Subhanahu Wa Taala terus memulakan surah An-Nur dengan dua penegasan, iaitu penegasan pertama adalah hukuman kepada orang yang melakukan zina, iaitu pada ayat yang kedua, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat setiap seorang daripada kedua-duanya sebanyak 100 kali sebatan, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap kedua-duanya dalam menjalankan kehidupan hukum Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan itu oleh sekumpulan daripada orang yang beriman. Hukuman kepada orang yang melakukan zina dalam ayat ini adalah disebat sebanyak 100 kali. Penegasan kedua adalah bersangkutan dengan langkah-langkah menjauhi zina. Surah An-Nur ayat ke-30 hingga 31 menerangkan tentang langkah menjauhi zina yang ketiga, iaitu dengan menjaga batas pergaulan. Ayat 30 yang berbunyi kullil mu'minin, Allah tujukan kepada para mukminin. Sekiranya kita tidak mahu mengikuti perintah ini, mungkin ada kekurangan kepada keimanan kita. Perintah yang pertama menundukkan sebahagian pandangan, iaitu jangan biarkan mata melia memandang wanita yang tidak halal untuknya. Lelaki mukmin tidak boleh memandang wanita yang tidak halal baginya. Perintah yang kedua, peliharalah kemaluan mereka. Semua orang tahu bahawa syahwat itu bermula dengan pandangan mata. Jadi, Allah mahu meminimumkan perkara-perkara yang boleh terangsangnya syahwat. Ini kerana syahwat ada dalam diri setiap orang. Tiada syahwat, tiadalah hubungan, dan tiadalah lahir anak. Sedangkan tujuan kewujudan manusia itu adalah untuk menjadi khalifah yang melahirkan anak. Katakan kepada orang yang beriman, perintah ini adalah untuk orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Jika kita tak rasa nak ikut perintah ini, kita kena periksa dan nilai iman kita sendiri. Lelaki dan perempuan disuruh untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Perintah tambahan kepada wanita menutup aurat. Dalam pertemuan antara lelaki dan perempuan terdapat 4 keadaan. Keadaan yang pertama, lelaki menjaga pandangan dan perempuan menutup aurat. Ini merupakan keadaan yang paling selamat. Keadaan yang kedua,
lelaki menjaga pandangan tetapi perempuan tidak menutup aurat. Ini keadaan yang masih terjaga kerana lelaki menjaga pandangannya. Keadaan yang ketiga, lelaki tidak menjaga pandangan dan perempuan belum menutup aurat. Ini juga keadaan yang masih selamat kerana tiada apa yang boleh dipandang oleh lelaki itu. Keadaan yang keempat, lelaki tidak menjaga pandangan dan perempuan pula tidak menutup aurat. Astaghfirullahalazim. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga tujukan kepada kaum wanita dalam ayat 31 yang berbunyi waqul lil mu'minat, dan katakan kepada orang beriman wanita dengan perintah yang sama, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan mereka. Kemudian ada tambahan kepada kaum wanita, iaitu jangan dedahkan perhiasan melainkan yang zahir sahaja. Jadi ianya seimbang, kedua-dua lelaki dan perempuan disuruh untuk menjaga pandangan dan kemaluan, dan bagi wanita pula disuruh untuk menutup perhiasan. Lelaki tidak disuruh untuk menutup perhiasan sebab secara tabiinya lelaki tidak berhias. Allah SWT tidak melarang kita berhias, tetapi menyuruh supaya jangan dedahkan perhiasan. Jangan dedahkan kecuali yang zahir. Yang zahir ini ulama mentafsirkan sebagai perhiasan yang sia-sia ada, seperti baju yang dipakai, manik-manik pada baju atau cincin di jari, yang mana jari ini memang biasa terdedah. Ataupun pada wajah, ada dalil wanita bercelak atau berinai. Rasulullah pernah menegur seorang perempuan yang tidak memakai inai. Ada kisah tentang seorang perempuan yang mengeluhkan sesuatu pada Nabi SAW dari sebalik tabi'in. Nabi bertanya, sama ada tangan ini adalah tangan lelaki atau tangan perempuan. Perempuan itu menjawab, saya perempuan Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, kalau perempuan mestilah ada kesan inainya. Perhiasan itu ikut adat dan budaya. Bagi kita masyarakat Malaysia, tidak menjadi kebiasaan memakai inai. Bagi mazhab Syafi'i katanya, sekiranya tak ada suami, maka makruh memakai inai. Kalau ada suami, sunatlah memakainya. Tetapi kalau tidak menjadi satu tarikan kepada suami, tidak perlu memakainya. Dalam menutup aurat, wanita perlu membawa tudung ke dada. Allah menyebut perkara ini kerana orang Arab sebelum ayat ini diturunkan, mereka memakai kumur. Kumur adalah jamak kepada khimar. Khimar bermakna tudung. Orang Arab memakai tudung dengan letak di atas kepala atau diikat di belakang, dibawa ke belakang. Kemudian dibiarkan leher dan dada terdedah. Maknanya Allah menyuruh supaya tudung dipakai ke depan biar tutup leher dan dada. Budaya Arab yang mendedahkan leher dan dada. Kemudian Islam menyuruh bawa atau menutup tudung ke leher dan dada. Jadi tudung ini adalah ajaran Islam, bukannya budaya Arab. Allah juga menceritakan secara terperinci tentang orang-orang yang diharuskan melihat perhiasan dalam ayat 31 ini. Antara pengajaran yang dapat kami peroleh pada surah An-Nur ayat ke-31 ini adalah yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita mestilah menjaga pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram supaya hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah menjadi haram bagi wanita yang sengaja mendedahkan aurat dan memakai perhiasan yang berlebihan di hadapan mereka yang bukan mahram yang boleh membawa kepada fitnah. Yang ketiga, kita haruslah menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram agar dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sebagai umat Islam kita mestilah menutup aurat sesuai dengan syariat Islam yang tidak berlebih-lebihan dan melampau dalam berpakaian. Yang kelima, umat Islam diwajibkan menjaga maruah diri dan ahli keluarga dengan berpakaian kemas dan menutup aurat sesuai dengan syariat yang ditetapkan.